Okey, selamat sejahtera dan selamat petang. Saya nak ucapkan kepada murid-murid yang saya kasihi. Okey, saya Cikgu Uin. Untuk tingkatan 2, RBT, Bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Dan hari ini saya nak menerangkan topik 1.1 kalau rujuk buku teks dalam muka surat yang kedua, pengenal pastian masalah. Okey, kalau kamu boleh tengok sini, 1.1.1 mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Jadi dalam sini, apa yang penting kamu kena membezakan dan mendefinisikan apakah masalah bukan inventif dan apakah masalah inventif. Okey, sekarang saya akan mulai untuk terangkan dengan masalah bukan inventif. Boleh rujuk buku teks, muka surat yang ke-3. Okey, kalau masalah bukan inventif, dia tidak menimbulkan kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Maksudnya, kalau dia ada satu masalah, dia pergi macam menambahbaikan, membuat proses penambahbaikan. Saya sudah menyelesaikan. Dia sudah menyelesaikan masalah ini. Tapi dia tak timbul masalah yang lain. Sebagai contoh saya boleh beri, ialah, okey, alatan tak fungsi. Sebagai contoh, kita katalah pisau. Pisau, okey? Dia sudah tak tajam. Ataupun kita boleh kata dia sudah tumpul. Okey, ini masalah dikenal pasti. Pisau tak tajam, tumpul. Pisau sini pisau sudah tak tajam atau sudah tumpul. Dia tak boleh macam menghiris, memotong ataupun mengerat itu bahan-bahan atau benda-benda lain. Jadi tak tajam. Okey, proses penambahbaikan. Apa yang kamu boleh buat? Okey, untuk bagi dia tajam balik, ialah kamu boleh mengasah pisau. Mengasah pisau itu. Katalah mengasah. Shing, shing, shing bagi dia tajam balik. Jadi, alatan sudah boleh digunakan semula kerana pisau ini sudah jadi tajam balik. Tetapi, tengok ini. Tiada kesan sampingan. Maksudnya apa? Ini, masalah ini sudah diselesaikan. Pisau sudah jadi tajam. Dan dia tak menimbulkan masalah yang baru atau masalah yang lain. Okey, ini kita panggil masalah bukan inventif. Okey, sekarang saya akan menerangkan apakah maksud masalah inventif. Kalau ikut definisi. Okey, kena tahu definisi. Okey, masalah inventif mempunyai kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Okey, senang je, ingat macam tu. Bukan inventif, tidak timbul kesan sampingan. Inventif dia ada atau mempunyai kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Macam mana saya kata? Katalah ada satu meja. Okey, kaki dia dibuat daripada kayu. Okey, setelah saya letak beban, mungkin buku-buku ke atau apa-apa di atas meja itu, kamu akan rasa, kaki meja itu macam tak stabil lah. Dia macam bergegah. Ini masalah. Okey, apa yang kamu boleh buat proses penambahbaikan? Boleh tak? Kalau kamu tukar. Guna kaki besi. Kan? Guna kaki besi. Kalau kamu guna kaki besi, dia sudah jadi stabil. Memang dia sudah jadi stabil. Dia sudah menyelesaikan masalah tak stabil. Tetapi, kes ini juga dia akan menimbulkan masalah yang lain. Kesan dia iaitu, walaupun dia sudah stabil, tetapi kaki besi dia mengakibatkan meja itu jadi berat. Kalau meja jadi berat, dia nak pindah susah tak? Susah dipindah. Jadi, masalah inventif dia kata mempunyai kesan sampingan. Maksudnya dia selesaikan satu benda. Selesaikan satu masalah, iaitu masalah kestabilan. Tetapi dia akan menimbulkan masalah yang lain atau yang baru, iaitu kaki besi berat dia susah untuk dipindahkan. Ini kita panggil masalah inventif. Okey, saya ingat, masalah bukan inventif, tiada kesan sampingan. Okey,
Masalah bukan inventif. Tiada kesan sampingan. Masalah inventif mempunyai kesan sampingan. Ini antara perbezaan atau definisi masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, sekarang saya akan fokus kepada masalah inventif. Saya akan teruskan dengan fasa-fasa penyelesaian masalah inventif. Okey, ingat, dia ada 4 fasa. Berapa fasa dia ada? 4. Okey, 4 fasa. Fasa yang pertama, analisis punca masalah. Kedua, model masalah. Ketiga, kaedah penyelesaian. Keempat, model penyelesaian. Ini penting ya. Kena tahu semua fasa itu. Okey, fasa yang pertama, analisis punca masalah. Iaitu, okey, apakah masalah dia? Actually, sebenarnya apa masalah yang dia ada? Sebagai contoh, ini kita akan bergantung kepada situasinya kalau keluar dalam exam. Tengok apakah masalah yang dikeluarkan atau yang timbul di dalam peperiksaan. Situasi dia. Kalau situasi tadi punya, sebagai contoh, meja tidak menampung berat. Ini analisis punca masalah. Macam ini je. Analisis. Contoh, apa masalah? Meja tak menampung berat. Okey, yang kedua, model masalah. Dia punya kata kunci ialah, okey, tadi masalah meja tak menampung berat. Cara penyelesaian, dia guna kaki besi. Jadi kamu kena modelkan, apakah masalah yang macam timbul? Ini tetapi dia ada percanggahan fizikal. Kata kuncinya, percanggahan fizikal. Macam mana saya kata? Okey, sebagai contoh, kalau kamu guna kaki besi, dia berat kan? Jadi dalam fizikal dia ada percanggahan antara berat dan ringan. Kenapa saya cakap macam itu? Okey, meja dia sepatutnya berat kerana dia nak jadikan dia stabil. Tetapi dalam situasi lain, dia nak meja itu ringan kerana dia nak macam meja boleh dipindahkan dengan senang. Jadi sudah canggah tau, sudah canggah fizikal, sudah canggah. Dia nak berat, tapi dia ringan juga. Ini kita panggil percanggahan fizikal. Dalam fasa 2, model masalah. Jadi setelah kami ada masalah yang menimbul, kita kena carilah cara penyelesaian. Ketiga, kaedah penyelesaian. Macam mana kita boleh selesaikan masalah ini? Okey, kena ingat dia ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah pemisahan ruang. Kaedah yang kedua, kaedah pemisahan masa. Ingat, 2 kaedah untuk menyelesaikan masalah. Ruang, masa. Ruang, masa. Okey, tapi ini saya tak akan menerangkan dengan lebih lanjut dalam video ini. Ini saya akan terangkan dalam topik 1.3 dalam video seterusnya. Okey, kalau kita tengok 4, model penyelesaian. Kaedah penyelesaian spesifik. Tadi kita katakan dia ada 2 jenis, ada 2 kaedah, iaitu ruang dengan masa. Okey, kalau dia memang ialah kaedah, masalah dia adalah kaedah pemisahan ruang, kita boleh menyelesaikan melalui 7 prinsip yang inventif. Saya juga akan menerangkan dalam video yang seterusnya. Kalau masa juga dia mempunyai 7 prinsip yang inventif lagi. Ini saya akan juga menerangkan dalam video yang seterusnya. Jadi kena ingat, okey, inventif bukan inventif. Bukan inventif, bukanlah maksudnya dia tiada kesan sampingan. Masalah inventif, masalah inventif dia ada kesan sampingan. Okey, ini ya. Okey, lepas tu 4 fasa penyelesaian masalah inventif. Pertama, analisis punca masalah. Kedua, model masalah. Ketiga, kaedah penyelesaian. Dia ada 2 jenis, ruang dan masa. Keempat, model penyelesaian. Okey, ini semua adalah dalam topik 1.1, pengenalpastian masalah. Okey, jadi saya harap-harap semua boleh faham. Okey, terima kasih dan bye.